Berita dimulakan dengan perkembangan banjir di 6 daerah iaitu Beluran, Sandakan, Paitan, Pitas, Kota Marudu dan Matunggong. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS menunjukkan tren peningkatan. Menurut infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, seramai 1,190 penduduk daripada 367 keluarga kini ditempatkan di 10 buah PPS. Jumlah itu meningkat berbanding hanya 237 orang daripada 65 keluarga dari 4 daerah 4 petang semalam. Daripada jumlah itu, daerah Kota Marudu mencatatkan bilangan penduduk paling ramai di PPS iaitu 912 orang, Sandakan 132, Beluran 92, Matunggong 11 dan Pitas 10 orang. 2 PPS masing-masing dibuka di Beluran, Sandakan, Paitan dan Kota Marudu, manakala Matunggong dan Pitas masing-masing 1 PPS. 14 buah kampung terjejas banjir kali ini. Permintaan agar Pusat Pemindahan Sementara PPS diwujudkan di Kampung Sungai Memanjang Sandakan akan diteliti. Ini kerana kapasiti PPS sedia ada di rumah ibadat agak terhad. Kita memerlukan maklumat, data yang cukup daripada ketua-ketua kampung untuk disalurkan ke Pusat Pemimpin Masyarakat dan kita akan proses mengikut saluran yang sewajarnya. Walter ditemui RTM selepas meninjau PPS Masjid Nur Iman Kampung Sungai Memanjang Sandakan. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Sungai Memanjang bersyukur kerana kebajikan penduduk yang berlindung di PPS ini dijaga dengan baik. Bantuan daripada pihak kebajikan alhamdulillah mencukupi dan puas hatilah. Cuma yang saya mau tekankan sini, tempat ini masjid, jadi dia sebenarnya tidak sesuai lah kalau diikutkan, sebab banyak perkara-perkara yang kita tidak dapat jalankanlah di masjid untuk aktiviti, terutama sembahyang Jumaat. PPS Masjid Nur Iman Kampung Sungai Memanjang ini dibuka sejak 4 petang semalam. Kerja-kerja pembersihan jalan dan pembaikan cerun di kilometer 11.5 dan kilometer 14.3 Jalan Kimanis Keningau mendapat perhatian Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Beliau yang dalam perjalanan ke Keningau meluangkan masa meninjau kerja-kerja yang giat dijalankan. Datu Haji Ji turut diberi taklimat oleh Pengarah Kerja Raya Sabah Datu Filiman Lajawai mengenai perkembangan kerja-kerja pembersihan dan pembaikan cerun runtuh yang sedang dijalankan. Laluan ini dijangka dibuka kepada pengguna dalam masa terdekat tertakluk kepada keadaan cuaca semasa. Laluan ini masing-masing ditutup sepenuhnya sejak 4 dan 8 Mac lalu akibat runtuhan sehingga tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan. 28 sekolah di daerah Penampang menerima bantuan RM230,000 daripada Yayasan Bank Rakyat YBR untuk pembangunan pendidikan. Ia meliputi 24 sekolah rendah dan 4 sekolah menengah termasuk 7 sekolah yang mempunyai pendidikan khas. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Ini merupakan satu komitmen saya selaku Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang bertanggungjawab kepada Bank Rakyat dan Yayasan Bank Rakyat untuk membantu melengkapkan usaha pelbagai kementerian dan juga kerajaan. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang ditemui media dalam majlis penyampaian geran aktiviti YBR kepada sekolah-sekolah kawasan Penampang di SK Senteresa Inobong. Bantuan di bawah dasar pandang ke timur dalam negara ini dilaksana sejak tahun 2023. Datuk Iwan turut meluluskan peruntukan RM50,000 kepada SK Senteresa Inobong untuk melengkapkan keperluan sekolah. Kawasan perairan Sandakan kekal stabil dengan rekod tiada jenayah rentas sempadan berlaku bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Kestabilan itu didorong aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan berterusan yang berjaya mengekang pencerobohan anasir luar. Di daerah Sandakan sekarang ini jenayah rentas sempadan boleh dikatakan sifar lah disebabkan
mungkin faktor penguatkuasaan yang mana bukan sahaja APMM, tapi di sini kita ada juga agensi-agensi sahabat yang lain seperti PGA, Tentera Laut, pasukan Polis Marin yang turut bekerjasama untuk menghalang aktiviti yang rentas padan ini. Ahmad Firdaus ditemui pemberita dalam majlis berbuka puasa Zon Maritim Sandakan. Setakat ini lebih 4,200 pemeriksaan dan penggeledahan dilakukan Zon Maritim Sandakan melibatkan kapal dan penduduk maritim. 5 tangkapan dibuat melibatkan pelbagai akta, antaranya akta bekalan makanan dan perikanan. Tiada nelayan yang tercicir. Itu antara prinsip Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memastikan kebajikan golongan nelayan sentiasa terpelihara. Pelbagai projek dilaksana termasuk baik pulih rumah nelayan, pembinaan jeti dan pemberian elaun nelayan. Pengurusi LKIM Muhammad Faiz Fadzil berkata, persatuan-persatuan nelayan juga diperkasa menerusi pelancaran program Satu Persatuan, Satu Produk. Supaya mereka ini aktif menjadi persatuan yang mampu menjana pendapatan dan dengan cabaran itu mereka mampu untuk membantu nelayan di bawah. Namun kebajikan secara umumnya dan secara prinsipnya adalah bahawa LKIM ini tidak timbul nelayan yang tercicir. Muhammad Faiz ditemui media dalam program Rahmah Mesrah Madani LKIM di Dewan Serbaguna Batu Putih Sandakan. Seramai 110 orang nelayan dan golongan asnaf menerima sumbangan bakul makanan dan duit raya daripada Persatuan Nelayan Kawasan PNK Libaran. Sejumlah RM200,000 disalur kepada PNK Tawau untuk membina sebuah jeti bagi kegunaan nelayan sekitar Kelabakan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah dengan kerjasama Jabatan Hidupan Liar JHL melaksana ops buaya. Tumpuan di kawasan hotspot bermula pesisir pantai Tanjung Aru hingga muara dan sepanjang Sungai Petagas. Bercakap kepada RTM, penolong pengarah APM Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Imran Azmi memberitahu, operasi dibuat bagi mengesan seekor lagi buaya yang dipercayai berada di kawasan berkenaan. Sebelum ini, seekor buaya sepanjang 1.2 meter berjaya ditembak di kawasan tersebut. Mengulas mengenai kehadiran buaya di pantai Tanjung Aru Ahad lalu, Imran memberitahu pemantauan berterusan dibuat termasuk menggunakan drone dan kamera penglihatan malam. Turut dipacak bendera merah sebagai peringatan kepada pengunjung agar menghentikan aktiviti air serta menjauhi kawasan berisiko. Kita juga menggerakkan unit drone kita untuk membuat pemantauan udara bagi memastikan kita dapat video yang lebih luas untuk kesan lokasi buaya tersebut. Dan juga kita nak menyebarkan info yang kita dapat ni supaya semua pengunjung, orang awam dan juga operator sukan air ni termaklum akan kehadiran buaya di kawasan pantai Tanjung Aru. Guru pembimbing program Tadarus dan Khatam Al-Quran memainkan peranan penting membantu generasi muda mendalami kitab suci berkenaan. Sebab anak-anak kita membaca Al-Quran ini akan disimak oleh guru pembimbing dan bukan saja mereka dapat membaca Al-Quran, tapi mereka akan ditunjuk ajar, dilatih dengan bacaan-bacaan yang betul, tajwid dan sebagainya. Dato' Ruslan turut menyampaikan sijil kepada para peserta selain sumbangan peribadi kepada Masjid At-Taqwa. Yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan isteri meluangkan masa menghadiri majlis berbuka puasa bersama lebih 500 pegawai, anggota dan kaki tangan awam 5 Division. Majlis berlangsung di Markas Division Kelima Infanteri Kem Lokawi, Kota Kinabalu. Majlis ini merupakan satu inisiatif bagi memperkukuhkan hubungan kepimpinan negeri warga pertahanan yang berkhidmat di Sabah. Ia juga wadah terbaik mengeratkan semangat kebersamaan serta memperkukuh kerjasama antara pasukan keselamatan dan pihak berkuasa negeri. Selesai berbuka puasa, Tun Musa menunaikan solat maghrib, isyak dan solat sunat tarawih berjemaah di Masjid As-Salam. Panglima Division Kelima Infanteri Meja Jeneral Datuk Nurul Azril Arifin menyampaikan cendera hati kepada Tun Musa sebagai tanda ingatan dan terima kasih.
Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina dari Sungai hingga Segara Palestin pasti merdeka.